Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu laporan kajian kes, iaitu yang melibatkan Sulaiman Takrib, lawan kerajaan Negeri Terengganu, di sekitar isu mengenai fatwa. Bersama-sama saya ialah rakan saya, iaitu saudara Ahmad Dini, yang akan membentangkan selepas ini. Okey, seterusnya. Sebagai pengenalan, petition dalam petition nombor 12006 ialah seorang Muslim yang telah dituduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 10 dan 14 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 ataupun ringkasnya dipanggil SCOT. Telah diberi kebenaran untuk memulakan prosiding bagi mendapatkan pengisytiharan ataupun deklarasi mengikut perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan bahawa Seksyen 51 iaitu Enakmen Pentadbiran Hari-Raya Agama Islam ini, iaitu AIRA ini, dan Seksyen 10 serta Seksyen 14 Enakmen Kesalahan Jenayah tadi ialah batal dan tidak sah. Yang pertamanya, tuduhan di bawah Seksyen 10 SCOT ataupun Enakmen Kesalahan Jenayah itu ialah kerana menghina sesuatu pihak berkuasa agama dengan tidak mematuhi dan tidak mengikuti satu fatwa berhubung dengan kepercayaan dan kepercayaan Ayah PIN yang dah diterbitkan dalam Warta Kerajaan Negeri Terengganu pada 4 Disember 1997. Tuduhan yang kedua ialah tuduhan di bawah Seksyen 14 SCOT, iaitu pemilikan suatu DVD yang mana kandungannya bertentangan dengan hukum syarak. Hujah-hujahan utama yang telah dikemukakan oleh pihak yang buat petition, iaitu petition, ialah seperti berikutlah. Bahawa dengan memperbuat peruntukan itu dan akibatnya membenarkan jawatan kuasa fatwa untuk mengeluarkan fatwa mengikat Dewan Undangan Negeri Terengganu ataupun TSLA ringkasnya telah pada hakikatnya seolah-olahnya melepaskan kuasa perundangan dan ataupun mewujudkan suatu badan perundingan bebas dalam jawatankuasa fatwa. Yang keduanya, ini hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh mereka lah, bahawa jikapun Dewan Negeri Terengganu ataupun TSLA itu berkuasa menugaskan kuasa perundingannya kepada jawatankuasa fatwa, penugasan kuasa itu merupakan penugasan melampau di luar kompeten TSLA itu. Yang ketiga, bahawa kuasa untuk mewujudkan kesalahan di dalam item 1/2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dihadkan kepada pewujudan kesalahan terhadap ajaran Islam. Dan oleh kerana kesalahan di bawah Seksyen 10 dan 14 SCOT masing-masing bukan kesalahan terhadap ajaran Islam. Oleh itu, TSLA ataupun Dewan Undangan Negeri Terengganu tidak berkuasa untuk memperbuat peruntukan itu. Seterusnya, mereka juga telah berhujah bahawa kesalahan di bawah Seksyen 14 adalah tidak jelas. Kerana di antara lain, penguatkuasaan kesalahan itu hanya dilaksanakan atas pendapat pihak berkuasa sahaja tentang apa yang dimaksudkan bertentangan dengan hukum syarak. Jadi seolah-olah macam longgar di situ bagi mereka lah. Dan secara kebetulan, oleh itu, apa yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Yang kelima, hujah mereka ialah kesalahan berkaitan merupakan undang-undang jenayah. Yang dituduhkan ke atas mereka ialah bentuk jenayah, dan oleh itu, kesalahan itu termasuk dalam bidang kuasa pihak persekutuan, di bawah Perlembagaan Persekutuan dan bukan pihak kerajaan negeri. Okey, seterusnya. Inilah petikan perkara 4
perkara 4 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, di mana proceeding untuk mendapatkan penetapan bahawa suatu undang-undang adalah tidak sah oleh kerana sebab-sebab tertentu. Okey. Seterusnya, perkara 11 kebebasan agama. Yang pertamanya, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4 mengembangkannya. Ada beberapa lagi. Okey, seterusnya. Yang keempat ialah sebelum balik. Yang seterusnya ialah Enakmen 2 tahun 2001. Yang ini Seksyen 50 ya. Iaitu tata cara pembuatan fatwa. Di sini diterangkan, diturunkan tata cara dalam proses membuat fatwa oleh pihak mufti. Okey. Seterusnya, Seksyen 51 juga menghuraikan tentang fatwa yang disiarkan dalam warta adalah mengikat, di mana apabila disiarkan, apabila fatwa itu diwartakan, fatwa itu adalah mengikat tiap-tiap orang Islam yang berada di negeri Terengganu sebagai ajaran agamanya, dan hendaklah menjadi kewajipannya di sisi agama Islam untuk mematuhi fatwa tersebut. Melainkan jika dia dibenarkan oleh hukum syarak untuk tidak mengikut fatwa itu dalam perkara amalan berkaitan. Okay, seterusnya, Seksyen 54 itu Qaul Muktamad. Di sini diterangkan bahawa apa-apa fatwa di dalam Seksyen 50 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah Seksyen 53 iaitu kuasa fatwa adalah pada lazimnya mengikut pendapat-pendapat yang diterima Qaul Muktamad mazhab Syafi'i. Okay, seterusnya, mengenai enakmen kesalahan jenayah takzir Terengganu bahagian ketiga, kesalahan inilah isu-isu orang kata itu pertuduhan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan Terengganu yang melibatkan dua seksyen, iaitu yang pertama ialah Seksyen 10 dalam bidang mengenai menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama, seperti yang telah diterangkan sebelum pada ini. Okey, seksyen yang kedua yang terlibat ialah Seksyen 14, iaitu mengenai penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak. Dalam kes ini, pihak yang dituduh telah didapati memiliki DVD. Ya, okey. Seterusnya, dan seterusnya saya menjemputlah Saudara Ahmad Dini untuk meneruskan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Suhaimi kerana telah memberitahu berkenaan dengan fakta kes sebentar tadi. Baik, jadi saya akan bincangkan berkenaan apakah keputusan yang diputuskan oleh pihak Mahkamah Persekutuan. Jadi keputusan penuh dia, ketiga-tiga petition tadi termasuklah petition Sulaiman Takrib tadi telah pun ditolak oleh pihak mahkamah. Jadi ada beberapa alasan yang telah diberikan. Yang pertama ialah enactment memberi kuasa untuk mengikat fatwa yang dikeluarkan. Macam tersebut tengok pada Seksyen 10 Scott tadi kan, Seksyen Scott 10 tadi dan juga AIRA 50 tadi, yang di mana jawatan kuasa ni apabila fatwa itu telah pun dikeluarkan dan diwartakan, maka fatwa itu telah diikat dan boleh mengikat dan mempunyai kesan undang-undang kepada semua rakyat-rakyat Terengganu. Jadi apa yang kita kena faham dekat sini, jawatan kuasa dia tidak mengikat. Maksudnya apa yang mereka buat tidak mengikat. Mereka tak boleh kata fatwa saya buat ni mengikat orang. Tak. Dia mengikat disebabkan telah diwartakan. Barulah dia mengikat. Itu ialah kuasa yang diberi oleh Seksyen 10 kepada fatwa tadi. Siapa yang melanggar fatwa, maka dia telah buat satu kesalahan. Itu yang disebut oleh Yang Amat Arif Abdul Hamid Muhammad. Ada dua orang hakim yang memberikan alasan kehakiman. Yang kedua ialah Yang Amat Arif Tun Zaki Azmi, di mana dia kata bahawa Seksyen 10 dan 14 Scott yang bagi kuasa
kepada fatwa. Bukannya fatwa itu sendiri yang mempunyai kuasa untuk buat kesalahan. Jadi itu sangat penting untuk kita faham. Ya. Baik, seterusnya ialah enactment tidak melanggar perlembagaan. Apa yang Ahmad Arif bagi tahu ialah kesalahan yang melanggar fatwa mengikat sebenarnya boleh dibicarakan di mahkamah. Kerana apa? Walaupun pihak berkuasa menangkap, tapi pihak mahkamah syariah lah yang membincangkan sama ada kesalahan itu betul tidak berdasarkan bukti. Maka kita lihat kepada section 14 Scott tadi, kalau sesiapa ada barang bawa DVD ke apa ke dan benda tu bersalahan dengan fatwa, maka tak tentu boleh ditangkap lah di bawah section 14. Dia yang penting ialah pihak kerajaan negeri berhak untuk buat undang-undang yang mengikat umat Islam berdasarkan artikel 11 daripada artikel 11.4 perlembagaan, di mana umat Islam diikat oleh kepada saya kat sini disebut artikel 14 artikel 14 uh, 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 di mana umat Islam dia dikawal lah. Itu yang disebut. Baik, seterusnya ialah berkenaan dengan perbezaan dua AIRA, iaitu AIRA 1986 dan juga AIRA 2001. Untuk AIRA 1986 sebelum ditukar kepada AIRA 2001 ialah apabila telah dibuat fatwa itu, maka Duli Yang Maha Mulia ada boleh pilih untuk mewartakan fatwa ataupun tidak. Tapi mengenai AIRA 2001, maka diwajibkan fatwa tersebut diwartakan agar mengikat umat Islam dekat Terengganu. Jadi apa-apa fatwa yang dibuat menggunakan AIRA 1986 boleh lagi digunakan pada AIRA 2001. Sebab apa? Sebab kes itu berlaku tahun 1997 kan? Maka itu mengikut kerana fatwa itu diwartakan pada tahun 1997, maka itu mengikut AIRA 1986. Tetap boleh menggunakan AIRA 2001. Baik, seterusnya ialah hormati fatwa yang dikeluarkan. Maka apa yang Ahmad Arif Zaki Azmi cakap, apabila fatwa dikeluarkan dan kalau ada orang melanggar fatwa tersebut, maka dia boleh didapati membuat kesalahan di bawah section 10 Scott kerana menentang sultan, menentang mufti, menentang majlis, dan sedangkan fatwa itu telah digazetkan, telah diwartakan oleh sultan. Berani dia nak lawan sultan, hormat fatwa. Itu maksud dia. Baik, kemudian yang seterusnya ialah kedudukan fatwa dalam kerajaan. Jadi apa yang disebut oleh Ahmad Arif, Abdul Hamid Muhammad, ialah fatwa itu sebenarnya kalau dia bercanggah dengan, orang kata bercanggah dengan perlembagaan, maka tak ada masalah. Bawalah ke mahkamah. Mahkamah akan tentukan bercanggah ataupun tidak. Kerana apa? Fatwa boleh buat apa-apa sahaja bincang hukum ke Islam asalkan tidak bertentangan dengan perlembagaan. Bahkan DUN Terengganu sendiri ada kuasa untuk batalkan AIRA, untuk batalkan Scott supaya fatwa itu tidak mengikat. Dia ada kuasa. Itu kedudukan fatwa sebenarnya. Kemudian yang Ahmad Arif Zaki cakap, bila fatwa dibuat dan hendak diwartakan, dia bawa kepada Duli Yang Maha Mulia, bukan bawa kepada DUN. Boleh bawa kepada DUN, tapi tak wajib untuk bawa kepada DUN. Maka itu inklusiviti ataupun specialnya fatwa tadi. Kemudian yang seterusnya ialah kita bincangkan berkenaan kesalahan yang dibuat bawah enactment, bukan pada jawatan kuasa fatwa. Maksudnya kesalahan seperti disebut oleh Ahmad Arif ialah jawatan kuasa dia berkuasa lah untuk buat apa-apa fatwa yang berkaitan dengan hukum syarak. Akan tetapi yang membuat kesalahan bukan jawatan kuasa fatwa. Kerana kuasa itu berada pada section 10 dan section 14 yang mengatakan siapa langgar fatwa, maka itu satu kesalahan. Maksudnya tak semestinya fatwa itu boleh mengikat, boleh menjadi undang-undang kalau tidak diwartakan. Baik, kemudian maksud sebenar tafsiran ajaran Islam seperti yang disebut oleh Sulaiman Takrib, dia kata akidah tak termasuk dengan maksud the precept tenet of Islam. Jadi yang Ma'arif kata yang maksud kepada Islam ialah akidah termasuk dalam ajaran Islam. Jadi apa-apa barang yang bertentangan dengan ajaran Islam boleh ditangkap bawah section 14. Jadi yang Ahmad Arif Tuzaki pun cakap yang
ajaran Islam bukan hanya mengandung kepada rukun iman sahaja. Dia juga mengandungi daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Silakan Cik. Okey, baik. Saya akan sambung mengenai bahagian ketiga iaitu otoriti fatwa di Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya. Dari segi definisi fatwa mengikut hukum syarak mengikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah memberi penjelasan hukum syarak bagi sesuatu masalah sebagai jawapan bagi sesiapa yang bertanya, baik secara bersendirian ataupun berjemaah. Di Malaysia ni kita ada fatwa-fatwa yang diwartakan, dan ada juga fatwa-fatwa yang tidak diwartakan. Keautoritian fatwa menurut Undang-Undang Islam Negeri, ini apa yang tersurat lah sebenarnya, apa yang tersurat maknanya atas kertas macam mana, berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Islam Negeri berkenaan fatwa. Berikut adalah rumusan yang boleh disimpulkan. Yang pertama, sesuatu fatwa hendaklah diiktiraf ataupun boleh diterima sebagai autoriti oleh semua mahkamah syariah kecuali negeri Kelantan. Yang kedua, fatwa yang diwartakan adalah mengikat orang Islam dalam negeri yang mewartakan fatwa tersebut. Okey, yang ketiga, mufti tidak boleh disaman ataupun dipanggil untuk memberi pendapat atau keterangan mengenai undang-undang Islam sama ada di mahkamah awam ataupun sivil ataupun mahkamah syariah. Yang keempat, pendapat mufti dalam bentuk affidavit bertulis boleh diterima oleh mahkamah. Mahkamah yang dimaksudkan adalah mahkamah selain syariah, atau lebih tepat mahkamah sivil semua negeri kecuali Sarawak. Okey, seterusnya. Yang ini mengenai kedudukan sebenar keautoritian fatwa di Mahkamah Syariah Malaysia. Ini pada hakikatnya apa yang sebenarnya berlaku, dari segi keautoritian fatwa tersebut di Mahkamah Syariah. Yang tadi mengenai apa yang tertulis, apa yang tertulis. Yang ni apa yang sebenar berlaku, Jadi menurut Muhammad Kamal bin Mat Saleh dan beberapa yang lain, berikut adalah kedudukan sebenar, kedudukan sebenar fatwa di Mahkamah Syariah di Malaysia. Yang pertama, kita ada dua keadaan di mana ada fatwa dan pandangan mufti yang dirujuk, yang diterima dalam penghakiman Mahkamah Syariah, dan ada juga fatwa yang tidak dirujuk, sedangkan fatwa itu ada kaitan dengan kes yang dibincangkan dalam mahkamah tersebut. Yang kedua, terdapat 5 bentuk penerimaan fatwa, 5 jenis penerimaan. Yang pertama, hakim syari'nya merujuk pada fatwa negeri masing-masing. Negeri dia sajalah, dirujuk kepada mufti dia saja. Yang kedua, menjadikan fatwa negeri lain sebagai autoriti. Ini diambil juga fatwa negeri-negeri lain di Malaysia. Yang ketiga, menerima fatwa negeri dan fatwa peringkat kebangsaan sahaja sebagai rujukan berautoriti. Dua-dua diambil lah. Yang keempat, menerima fatwa sebagai autoriti walaupun statusnya tidak diwartakan. Tadi kita kata ada yang fatwa yang diwartakan, ada yang fatwa yang tidak diwartakan, ada juga yang diwartakan. Jadi yang dalam kes ini yang tidak diwartakan pun diambil sama. Jadi kalau kita kaji bentuk-bentuk ini, beberapa bentuk ini, kita boleh simpulkan bahawa memanglah mahkamah mengiktiraf kedudukan fatwa negeri seperti apa yang diperuntukkan dalam statut Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri. Iktiraf. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya membentuk, saya menjemput saudara Ahmad Dini untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudara Suhaimi atas pembentangan tadi. Baik, maka saya akan meneruskan apakah peranan fatwa dalam membendung ajaran sesat. Sebab sangat penting bila kita nak faham tentang fatwa tadi, berkaitan dengan kita punya tajuk ni, tujuan fatwa itu dibuat yang pertama sekali ialah untuk kita menghalang
sesuatu perkara-perkara yang boleh menggugat umat Islam dari segi akidah dan sebagainya. Jadi daripada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan yang orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat, iaitu dhalin. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasa berpegang kepada siratal mustaqim, jalan yang betul, dan bukannya jalan yang sesat. Jadi jalan sesat ni ialah ajaran yang sesat lah, dan itu yang kita elakkan. Baik, maksud ajaran sesat ni ada beberapa, namun maksud yang paling saya suka pegang ialah maksud daripada MAIS tahun 2015, ajaran yang dibawa oleh orang Islam dan bukan Islam. Maksudnya orang Islam boleh bawa ajaran sesat juga, itu bahayanya. Tapi bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut iman, Islam dan juga ihsan, yang keseluruhan aspek kehidupan umat Islam lah. Baik, ajaran sesat ni dah lama dah muncul sejak zaman Rasulullah. Kisah Nabi palsu tu masa yang lama. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq pun bagi beliau berpegang dengan mereka yang nak keluar dari Islam, mereka yang nak murtad, mereka tak nak bayar zakat, mereka nabi-nabi palsu, sebelum dia nak pergi ke Rom dengan Parsi. Maksudnya akidah ni lagi penting daripada menentang yang dekat luar, sebab yang ajaran sesat ni dekat dalam. Jadi kewajipan pemerintah untuk memerangi orang-orang yang sesat. Jadi dalam kat Malaysia ni, dekat Terengganu, teruknya Ayah Pin ni, dia sangat-sangat sesat. Sebab dia mengaku dia kuasai kerajaan syurga. Bahkan dia kata Rasulullah tu tidak boleh dipercayai kerana dia manusia. Dan dia kata hanya orang yang ikut Ayah Pin sahaja boleh masuk syurga. Dahsyat tu. Dan dia kata solat tak wajib. 5 waktu tak wajib. Cukup zikir je. Dan zikir habis boleh masuk syurga. Dan dia mencampur adukkan pelbagai jenis agama. Bukan Islam saja. Dia campur Hindu dengan Buddha. Memang teruklah perangai dia. Jadi apa peranan kerajaan dalam membanteras kegiatan perkara-perkara ni? Jadi pertama sekali kerajaan dia buat enactment. Itu sangat penting. Jadi enactment ni ialah dia bagi kuasa. Maksudnya dia bagi kuasa. Kalau fatwa yang dibuat oleh jalan kuasa itu bercanggah, ada orang buat melanggar fatwa yang telah diikat tadi, maka enactment itu berkuasa untuk membuat kesalahan pada orang yang melanggar fatwa tadi. Itu penting. Jadi ingat, rakyat dia ikut apa yang dibuat oleh kerajaan. Kalau kerajaan itu Ahlussunnah wal Jamaah, maka rakyat itu kena Ahlussunnah wal Jamaah. Macam Iran Syiah, maka rakyat kena ikut peraturan Syiah. Jadi kerajaan dia boleh buat tambah-tambah enactment apa yang dia nak, terutamanya enactment untuk mengekat Nabi palsu. Maka tak perlu kepada fatwa. Kalau dalam enactment dah kata jangan siapa yang rasa dia Nabi palsu, dia boleh jadi bersalah bawa enactment. Maka tak perlu merujuk ke fatwa. Itu sepatutnya dibuat oleh kerajaan. Jadi antara peranan lain ialah penguatkuasaan, di mana kerajaan menyediakan penguatkuasa agama untuk membanteras golongan-golongan yang akidah palsu ni, dan juga menyediakan dana untuk buat kajian lebih mendalam berkenaan dengan ajaran-ajaran sesat. Jadi antara peranan mufti untuk memerangi ajaran sesat ialah mufti yang menetapkan akidah mana kita ikut. Kalau mufti kata kita ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka ikutlah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapa yang menentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka dia boleh didakwa di bawah undang-undang. Baik. Kemudian apakah struktur fatwa di Malaysia? Tadi Cik dia nak sebut MKI, tak sempat nak sebut MKI. Maka ada dua, iaitu Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, dan juga Majlis Fatwa Negeri. Yang MKI untuk peringkat kebangsaan, namun dari peringkat kebangsaan dia tidak mengikat yang negeri pula, sebab negeri dia boleh tengok pada MKI tadi, oh saya nak, baru dibawa ke negeri, baru diwartakan dekat negeri dia. Tapi untuk prosedur dekat MKI ni dia lagi kompleks lah, sebab dia perlu berhubung dengan Majlis Raja. Tapi kalau dekat negeri dia tak perlu, dia hanya perlu kepada sultan dia sahaja. Itu penting. Jadi bagaimanakah kesan apabila fatwa itu telah digazetkan? Maka walaupun MKI, saya sebut tadi MKI dah buat keputusan, dia tak boleh bawa ke negeri kata saya nak wartakan. Tak, negeri berhak untuk terima MKI ataupun tidak. Jadi bila dia terima dan dia nak wartakan, maka fatwa itu hendaklah disiarkan
secara elektronik supaya semua orang tahu yang fatwa itu telah mengikat umat Islam di negeri tersebut. Kerana ingat fatwa yang diwartakan ada implikasi undang-undang. Siapa menentang fatwa maka dia boleh didapati membuat kesalahan dalam enakmen negeri masing-masing. Kemudian kesan fatwa yang diwartakan terutamanya yang dalam skot 10 dengan 14 tadi, dia mengikat setiap orang. Contoh dekat negeri Terengganu tadi, sebabkan skot 10 dengan section 10 dengan 14 skot tadi, maka semua orang dekat Terengganu terikat oleh fatwa-fatwa yang diwartakan. Siapa yang buat hal maka boleh didapati bersalah. Maka kesan fatwa itu ialah kita kena ingat mufti tidak bertanggungjawab dari segi penguatkuasaan. Bila mufti buat fatwa, terpulanglah sama ada fatwa itu nak diwartakan ataupun tidak. Tapi bila diwartakan, maka dia menjadi hujah undang-undang. Contohnya dalam kes dalam kes Sulaiman Takrib tadi, Ayah Pin memang diwartakan sesat. Maka dibawa hujah itu ke mahkamah, di bukti yang sangat penting. Tapi kalau tidak diwartakan, maka hanya sekadar menjadi rujukan sahaja. Jadi ingat, ajaran sesat dia jarang ada dalam enakmen. Dia tak ada letak dalam enakmen tu, ini rajang sesat. Itu yang saya sebut tadi. Sepatutnya kerajaan letak dengan jelas dalam enakmen supaya tak perlu kepada fatwa. Lagi mudah biar menganggap semua orang sepatutnya lah. Tapi disebabkan yang tulis, oleh kerana itu dalam fatwa saja ada, maka fatwa itu diwartakan, baru boleh didapati bersalah kalau melanggarnya. Jadi fatwa yang berkenaan dengan ajaran sesat yang telah diwartakan wajib untuk dipatuhi dan tidak boleh sama sekali dipertikaikan. Jadi kesimpulannya ialah kita dapat lihat dekat sini keberanian Sulaiman Takrib untuk mencabar Seksyen 10, 14 Kod dan Seksyen 50 dan 51 AIRA tu yang bercanggah dengan FC Federal Constitution dianggap gagal dan ditolak oleh mahkamah. Berani Sulaiman Takrib tu. Baik. Kemudian fatwa yang telah mempunyai kuasa untuk mengikat Seksyen 10 dia tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan pihak kerajaan memainkan peranan penting untuk mengukuhkan institusi agama dan mengangkat dan martabat serta menghormati autoriti fatwa tersebut. Dan jawatan kuasa fatwa bertindak untuk melindungi umat Islam dengan mengeluarkan fatwa yang boleh menentang ajaran sesat yang semakin membarah seperti Ayah Pin. Jadi sekian itu sahajalah daripada pihak kami. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar. Saya harap agar kita punya pembentangan ini dapat memberikan sedikit insight bagaimana fatwa ini telah dapat menjaga akidah umat Islam, apakah autoriti fatwa dan juga bagaimanakah Sulaiman Takrib usaha dia telah digagalkan begitu sahaja. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.